riba. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bermula pada muka surat yang ke-85. Muka surat yang ke-85 seperti mana yang kita sering kali maklumkan, syarah ini bukanlah syarah yang Syekh Ibn Uthaymin betul-betul syarah berdasarkan kitab Al-Kabair, tetapi syarah yang dipetik daripada syarahan beliau berupa kuliah pada kitab yang lain. Kita telah pun menghuraikan ayat Al-Quran, juga beberapa hadis Nabi SAW, dan pada muka surat ke-85 ini Syekh Ibn Uthaymin menyebutkan berkenaan dengan orang yang bertaubat daripada mengambil ataupun makan riba. Saya ambil potongan yang kat bawah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Segala puji bagi Allah, ataupun kita baca dulu dia punya maksud dia. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi ayat ini masih lagi berkenaan dengan riba, di mana satu orang itu bila datang peringatan Allah Subhanahu wa taala, jelas baginya benda itu Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia pun terus berhenti daripada buat kemaksiatan tersebut. Maka Syekh bin Uthaymin pada penghujung perenggan itu katanya segala puji bagi Allah, iaitu orang yang memakan riba bertaubat setelah diperingatkan oleh Tuhannya. Maka apa-apa yang telah diambilnya dahulu, namun jika telah datang larangan dan ia masih memiliki harta riba yang sedang ditanggung oleh orang lain, maka ia harus menghapuskan ribanya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi ayat Al-Quran ini menyebutkan berkenaan dengan orang yang insaf, maka dia kena terus berhenti mengambil ataupun makan riba. Dan riba yang berbaki itu hendaklah dia hentikan. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ada sepotong riwayat daripada Nabi SAW berkenaan dengan prinsip orang yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala berupa bentuk keharaman yang telah pun datang kepadanya pengajaran, ilmu, peringatan. Orang bagi peringat dekat dia bahawa benda ini haram, tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, tak boleh diamal, lalu dia terus meninggalkan benda tersebut. Okay. Nabi SAW sebut, "Innaka lan tad'a syai'an." Sesungguhnya engkau ini tidak meninggalkan suatu perkara lillahi azza wa jal, kerana Allah azza wa jal, illa baddalakallahu bih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengannya. Maksudnya dengan perkara yang kita tinggalkan, kita tinggal kerana Allah Taala, melainkan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu ma huwa khairul lah, ma huwa khairul laka minhu, yang lebih baik daripadamu berbanding dengan perkara yang engkau telah buat dahulu, yang engkau sedar benda tersebut haram lalu engkau tinggalkan. Muslim-muslimat Allah sekalian, Ibnul Qayyim ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Fawaid, dia kata hakikatnya memang betul-betul berlaku apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Perkara yang Allah Ta'ala haramkan, perkara yang Allah Ta'ala larang, dia terus tinggalkan. Dia kata memang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Cuma sesuatu yang lebih baik itu mungkin pada pandangan kita ia berupa dalam bentuk material. Tetapi Ibnul Qayyim menyebutkan boleh jadi sesuatu yang lebih baik itu berupa kecintaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi juga dia kata sesuatu yang lebih baik itu berupa ketenangan hati. Maksudnya ditinggalkan maksiat, perkara yang Allah Ta'ala larang, Nabi kata Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Boleh jadi benda tersebut datang dalam bentuk fizikal. Contohnya dalam bab riba ini, dia tinggalkan riba, meninggalkan satu benda yang menguntungkan ni muslim-muslimat, satu benda yang sangat susah. Lagi kalaulah benda itu dia terlibat makan banyak tahun dan dia telah pun selesa. Nak tinggalkan bukan satu benda yang susah,
Bukan satu benda yang mudah. Jadi boleh jadi apa yang Allah Ta'ala gantikan dalam bentuk fizikal, dan boleh jadi juga dalam bentuk yang kita tak nampak, bukan secara fizikal. Seperti yang kita sebutkan tadi, boleh jadi dalam bentuk keterangan hati, boleh jadi dalam bentuk kesihatan lebih baik dan sebagainya. Baik, muka surat 86. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW pada saat Haji Wada', Nabi SAW berapa kali buat haji? Sekali saja. Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia itu, cuma sekali sahaja baginda melaksanakan haji. Di antara pelaksanaan haji, peristiwa yang begitu penting ketika pelaksanaan Nabi SAW terhadap haji itu adalah khutbah Nabi. Khutbah Nabi kepada kaum muslimin. Baik, di antara perkara yang Nabi SAW sebutkan adalah berkenaan dengan penghapusan riba. Dan Nabi SAW tidak memusnahkan riba itu daripada orang lain. Dalam arti kata lain, orang lain buat riba, keluarga lain buat riba, Nabi tak kata, wahai fulan jangan buat riba, jangan berhenti makan riba dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mula dengan keluarganya sendiri. Siapa dia? Al-Abbas. Baik. Oleh kerana itu, Rasul SAW pada saat Haji Wada' mengumumkan secara terang-terangan sesuatu yang berlaku sampai hari kiamat tiba. Beliau bersabda, riba jahiliyah telah dihapuskan. Apa maksud riba jahiliyah? Kita dah terang pada 2 sesi yang lepas. Dan sesi lepas juga kita terangkan bentuk-bentuk riba. Riba jahiliyah adalah duit ataupun hutang yang dibayar tambahan disebabkan orang tersebut lewat membayar hutang. Okay. Dia kata kalau awak bayar tarikh, maka tak ada tambahan. Awak pinjam 500, hujung bulan 29 hari bulan, awak bayar tak ada, kita sebutkan tidak ada penambahan bayaran. Tapi kalau awak lambat 5 hari, lambat 10 hari, 500 jadi 600. Maka itu kita sebut sebagai riba jahiliyah. Iaitu riba yang dahulu digunakan oleh mereka sebagai alat untuk mencari keuntungan di masa jahiliyah. Telah dihapuskan, yang pada saat itu banyak di antara kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang melakukan praktik riba. Apakah mereka juga harus menghapuskan ribanya atau tidak? Oleh kerana itu, Nabi SAW bersabda, riba pertama yang aku hancurkan adalah ribanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pakcik baginda sendiri. Kemudian bagaimana hubungan beliau dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Al-Abbas adalah paman beliau, pakcik beliau. Akan tetapi beliau menyatakan bahawa riba yang beliau hancurkan adalah ribanya Al-Abbas. Seperti inilah hukum dan kekuasaannya. Pertama kalinya beliau mulai menerapkan kekuasaan ini iaitu pada kerabat dekat beliau. Berbeza dengan kebiasaan manusia pada zaman sekarang. Kerabat penguasa biasanya memiliki perlindungan diplomatik yang membuat mereka bisa berbuat sehendaknya. Akan tetapi pada masa Rasulullah SAW, beliau justru mengatakan riba pertama yang aku hancurkan adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang Syekh Ibn Uthaymin cuba sampaikan, kadang-kadang kita ini bias. Kalau kesalahan tersebut dibuat oleh orang jauh ataupun orang yang tidak ada kaitan dengan kita terus letakkan hukuman, kita terus letakkan denda dan sebagainya. Tapi kalau perkara tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita ataupun kita sebutkan keluarga kita, kadang-kadang kita berikan excuse, kita berikan penguacalian, kita berikan alasan, alah dia mungkin tak tahu, dia masih kecil lagi. Tak, Nabi SAW punya manhaj, sebelum nak larang orang, larang diri sendiri dulu, kemudian yang paling dekat dengan diri adalah keluarga. Jadi tak terkecuali. Supaya apa? Supaya ini menjadi contoh kepada kaum muslimin dan tidak timbul fitnah. Dia itu cakap aja pandai, tapi buatnya tidak. Tak. Nabi SAW buat, keluarganya pun dilarang buat, barulah benda tersebut mudah diterima oleh orang lain selain daripada keluarga baginda.
Umar radhiyallahu an mempertegas lagi, ini masih perenggan yang sama, bahawa jika beliau melarang seseorang, ini Syekh Ibn Uthaymin bawa satu kisah Umar. Umar ini kalau dia larang kat orang, dia akan larang kat keluarga dia dulu. Dan dia sebut kat keluarga dia, kalaulah aku, ini contoh, kalaulah aku sebat satu orang kerana satu kesalahan yang aku kata jangan buat, dan kamu pergi buat, aku akan sebat 2 kali. Maksudnya hukuman ke orang sekali, kalau kamu buat di kalangan keluarga, aku akan bagi lipat 2 kali. Nak kata sebelum implement ke orang, implement kat diri sendiri dulu dan juga keluarga. Kerana itu, kita sebutkan, Umar radhiyallahu anhu mempertegas lagi bahawa jika beliau melarang seseorang, maka beliau mengumpul keluarga dan kerabatnya lalu mengatakan, dia mula dengan keluarga dulu, aku akan melarang orang lain dari perbuatan seperti ini dan itu. Semua orang akan memperhatikan kalian sebagaimana seekor burung memperhatikan daging. Jadi orang akan tengok aku buat tidak, ataupun aku tidak buat perkara yang aku sendiri larang, dan orang selain daripada tengok aku, Umar kata, orang juga akan perhatikan keluarga aku. Jadi Umar tak mau ada cakap-cakap belakang timbul. Tak apalah, Umar khalifah, dia larang orang pandai, larang keluarga sendiri tak pandai. Jadi Umar kata apa? Umpama burung memerhatikan daging. Demi Allah, jika aku mendengar bahawa ada salah seorang dari kalian yang justru melakukannya, maka aku akan menghukumnya 2 kali lipat. Jadi Syekh Ibn Uthaymin bagi tahu, ini adalah manhaj Nabi SAW akan pergi dekat keluarga terdekat. Dakwah pun Nabi mula daripada mana dulu? Daripada keluarga terdekat. Larang pun keluarga terdekat. Umar juga mengikut manhaj yang sama. Bahkan Umar lagi syadid, bagi hukuman 2 kali lipat dekat keluarga dia. Berapakah hukuman yang akan beliau timpakan? 1 atau 2 kali lipat? Ternyata 2 kali lipat. Syekh bin Uthaymin kata, kalau kita tengok Umar ni, berapa kena dekat keluarga dia? 2 kali kena banding dengan orang awam. Hal ini dikarenakan mereka, para kerabat beliau, ketika melakukan kesalahan akan berlindung atau merasa aman kerana merasa mempunyai kedekatan dengan penguasa. Maka kedekatan ini menjadikan hukuman yang kalian akan terima menjadi 2 kali lipatnya. Baik, mari kita pindah ke muka surat 88. Syekh bin Uthaymin mensyarahkan ayat Al-Quran, potongan itu sekerat daripada ayat yang kita baca, yamhaqullahu riba. Dan kalau kita sambung ayat tersebut, disekerat kat situ, yamhaqullahu riba, sambungannya apa? Wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Jadi ayat itu Allah Ta'ala sebut wa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan riba dan membiakkan ataupun wa yurbi apa? Menanamkan sedekah. Jadi Allah Ta'ala pasangkan riba dan juga sedekah. Baik, kita pergi kepada apakah yang Allah Ta'ala maksudkan Allah sendiri menghapuskan riba. Dalam hal ini terdapat 2 jenis pemusnahan. Dalam hal ini Syekh bin Uthaymin bagi tahu adanya 2 jenis pemusnahan. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala menghapuskan riba? 1, pemusnahan hakiki. Pemusnahan hakiki. Misalnya, dengan menghabiskan hartanya. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara mengirimkan penyakit yang menyerang tubuhnya dan memerlukan pengubatan yang banyak memakan biaya, atau dengan mengirimkan penyakit yang menimpa anaknya, harta yang dicuri, dan mengalami kebakaran. Inilah di antara bentuk hukuman di dunia Allah memusnahkan riba, iaitu pemusnahan hakiki. Jadi maksudnya Allah Ta'ala menghapuskan riba
dari sudut bila seseorang itu tetap makan riba, maka tidak ada keberkatan pada hartanya. Orang ambil riba ni kenapa? Kenapa orang nak makan riba? Sebab nak untung. Dia bagi hutang 500, dia boleh buat untung dengan hutang itu. Okay. Jadi, kenapa orang nak untung? Kenapa orang nak untung dekat dunia ni? Sebab nak senang. Sebab nak senang tanpa perlu bersusah. Dia seolah-olah fikir bahawa ini adalah harta aku yang aku boleh simpan pada kemudian hari. Maka bila Allah Ta'ala sebut wa yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala akan memusnahkan riba, maka harta yang dia fikir dia boleh manfaatkan ataupun simpan kemudian hari, harta itu akan hilang dengan sendirinya melalui beberapa cara. Apa di antaranya? Sakit. Apa di antaranya? Hartanya dicuri. Apa di antaranya? Hartanya mengalami kebakaran. Maka ini pemusnahan dari sudut real. Maksudnya betul-betul harta itu hilang, keuntungan yang patut dia gunakan tak dapat digunakan oleh dirinya sendiri. Itu pemusnahan dari sudut hakiki. Kemudian boleh jadi juga wa yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dari sudut maknawi. Maksudnya apa? Seseorang memiliki banyak harta, akan tetapi hidupnya seperti orang miskin. Ia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Apakah orang seperti ini akan disebut sebagai kaya? Orang tersebut selamanya tidak akan disebut orang kaya. Nasib orang tersebut lebih jelek daripada nasib orang miskin. Kerana harta yang ada, justru ia siapkan untuk ahli warisnya. Sedangkan ia sendiri tidak bisa menikmati harta tersebut. Sibuk dengan urusan duniawi, akhirnya harta tersebut masih lagi berada pada dia, tapi dia mati cepat. Mati awal. Jadi harta itu pergi dekat siapa? Harta tersebut pergi dekat kaum kerabatnya. Usaha dia, tapi orang lain yang makan usaha dia. Itu dalam bentuk maknawi. Baik, kita sebutkan tadi, kalau kita perhatikan ayat wa yamhaqullahu riba, saya harap mungkin tak dikrat itu ayat itu kan. Wa yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah Ta'ala pasangkan riba dan juga sedekah. Kenapa dengan sedekah? Ada kaitan tak riba dengan sedekah? Apa kaitan riba dengan sedekah? Ya, satu, sebab riba ni orang tu dia agak macam kita sebut pentingkan diri itu. Berkira, lambat sikit awak lambat bayar tambah RM50, awak lambat bayar tambah 100. Jadi dalam bentuk sedekah orang akan berlebih kurang. Contoh nanti akan ada syarah itu. Orang tu tak mampu bulan tu, dia memang sendat, memang perlu duit. Dia kata saya masih lagi tak mampu, dan kita tahu pula dia memang betul-betul nak bayar. Dia kata apa? Tak apa, awak bayar bulan depan. Jadi, itu menghilangkan riba jahiliyah tadi itu. Sebab pentingnya ada konsep sedekah dalam diri. Yang kedua, sedekah ni, dia cater syahwat apa? Usaha dia, dia tak lari. Dia explain kat kita. Itu jelaslah dia punya qarinah tu tak nak bayar. Ada yang boleh asik ke apa? Ya kita tahulah qarinah-qarinah yang ada itu. Dia nak bayar ataupun tidak. Kemudian kita sebutkan tadi, sedekah ni cater syahwat apa? Sedekah dia mengatasi syahwat kita nak berbelanja dan juga kita nak harta itu kita dapat. Maksudnya ketamakan terhadap harta. Itu sebab Allah Ta'ala sebut wa yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Jadi dua. Sebab riba itu memang ada kaitan dengan sedekah. Kerana orang tu kalau dia rasa sempit, memang kita kata
Kalau dia berlebih kurang, insya-Allah dia tidak akan pergi kepada riba. Nak untung saja gitu. Kita kata pentingkan diri. Yang kedua, sedekah sebenarnya dia melunakkan jiwa kita untuk tidak terlalu tamakkan harta. Itu wallahu alam. Bukan wallahu alam boleh ambil terus, bukan. Maksudnya kita pergi ke bank, kita pergi tanya, boleh tak tukar bentuk pembiayaan? Saya fikir ada. Memang riba itu tak boleh dimakan, ataupun kita punya pembiayaan rumah itu melalui riba. Kita KWSP pun, kalau siapa yang dah diberi maklum dan dia pula ada ilmu bahawa riba itu Allah Ta'ala isytihar perang, dia tak mau tukar KWSP dia tu, maka dia berdosa. Bahkan kalau kita perhatikan asatidz dan juga para ulama, bila ada orang tanya soalan, dia kata, Syekh, aku terlibat dengan bank riba. Apa fatwa mereka? Suruh berhenti kerja, cari kerja yang halal. Jadi, kalaulah ada ruang, boleh diusahakan pergi ke bank untuk tukar bentuk pembiayaan. Saya fikir ada benda tu. Boleh bincang dengan bank lah. Baik. Kemudian pada muka surat berikutnya 89, Allah Ta'ala berfirman dan menyuburkan sedekah. Allah akan menyuburkannya, iaitu Allah akan menumbuhkan dan mengembangkan sedekah. Kerana Nabi SAW bersabda, Man tasaddaqa bi'adli tamratin min tayyibin wa la yuqbalu illa at-tayyib wa inna Allaha ya'khudhuha biyaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithlal jabal. Man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi'adli tamrah, dengan suatu biji kurma, min tayyibin, daripada hasil ataupun daripada sumber yang baik, wala yuqbalu illa tayyib, dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak menerima melainkan benda yang baik-baik. Wa innallaha ya'khudhuha, sedekah yang kita berikan, hatta walaupun satu tamar, Allah Taala akan ambil biyaminihi, dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan, menyemarakkan sedekah tersebut, kama yurabbi ahadukum faluwah, seperti mana di kalangan kamu yang mendidik ataupun mengembangkan, mentarbiyah, boleh kita sebut gitu, faluwah, anak kuda, hatta takuna mithlal jabal, sehinggalah ia menjadi sebesar gunung ataupun bukit. Jadi pengajaran lain yang kita boleh sebutkan, kalaulah kita ini masih lagi terlalu cintakan harta, dan kita sebutkan cintakan harta itu tidak salah. Kita nak pergi haji, kita tak boleh pergi dengan zikir-zikir saja. Tak ada orang boleh zikir-zikir boleh pergi haji, dia tetap memerlukan duit. Nak ke masjid perlu duit tak? Nak ke masjid perlu duit. Nak ke majlis ilmu perlu duit tak? Ke majlis ilmu juga perlu duit. Jadi tak salah untuk kita ini mencari duit secara halal, dan juga tak salah juga ini kita bersungguh-sungguh untuk mencari duit. Tapi yang menjadi satu kesalahan adalah orang tersebut terlalu cinta kepada duit sehingga cenderung untuk mengambil jalan ataupun perkara yang haram. Jadi nak cater benda tersebut adalah melalui sedekah. Muka surat berikutnya, muka surat 90. Boleh tak kita bersedekah walaupun kita ada hutang? Kenapa kita boleh bersedekah? Bersedekah itu, tengok keadaan, kalau hutang rumah yang memang kita bayar tiap bulan, maka itu memang satu kewajipan yang bukan kita lunaskan sekaligus. Orang boleh bersedekah kerana ada lebihan. Dan semalam kita baca hadis daripada Al-Adab Al-Mufrad. Orang berhutang masih boleh bersedekah.
Contoh orang tu ada hutang kereta, hutang rumah. Maksudnya perbelanjaan harian dia, bulanan dia itu, kalau ada lebihan, maka dia patut mula dengan siapa dulu? Mula dengan keluarga, dengan diri sendiri dulu. Lepas diri sendiri, isteri. Lepas isteri, anak. Bahkan hamba juga perlu diberikan infak kepada dirinya. Dan hadis yang kita baca semalam dalam Al-Adab Al-Mufrad, kalau tak, isteri itu akan kata apa? Sama ada abang infak kepada saya, ini Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad. Sama ada awak infak kepada saya ataupun awak ceraikan saya. Anak pula akan kata apa? Ila man takiluna. Wahai ayahku, kepada siapa engkau nak berikan kami ini, serahkan nasib ini kepada kami, engkau nak serahkan nasib kami ini kepada siapa? Dan kita sebutkan, kalaulah anak tersebut tidak mendapat infak daripada ayahnya, maka akan ada kecenderungan untuk anak itu mencari sumber duit ataupun harta melalui jalan yang tak betul. Bagi peras ugut kawan, apa lagi, pergi mencuri. Jadi, bila tanggungjawab ini selesai, isteri pun telah diberi, anak telah pun diberi, hamba dan segala macam ahli kerabat telah pun mendapat haknya, maka ada lebihan, maka dia patut bersedekah. Kadang ada orang fikir kepada keluarga itu bukan bentuk sedekah. Tak, kepada keluarga sepatutnya sedekah ataupun lebihan harta itu pergi. Jadi sekali lagi, apakah orang berhutang boleh bersedekah? Jawapannya adalah ya. Kalaulah membabitkan hutang yang tidak segera dibayar dan juga tidak menzalimi orang lain. Dan Nabi SAW sebut apa? Matalul ghani zulmun. Kita sebut apa matalul ghani? Orang kaya yang melewat-lewatkan bayar hutang merupakan salah satu bentuk kezaliman. Kalau dia berjanji untuk bayar hutang pada tarikh sekian, kemudian duit tu dia pergi sedekah, maka dia telah pun menyalahi aulawiyat. Aulawiyat, maksudnya keutamaan dia kena bayar hutang. Tapi kalau hutang kereta yang memang dibayar bulan-bulan, hutang rumah dibayar bulan-bulan, itu mencukupi untuk kita hidup. Ada lebihan, boleh diberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Sekali lagi, kepada keluarga terlebih dahulu. Kemudian barulah yang memerlukan. Allahu a'lam. Baik, ini ada satu benda yang menarik untuk kita bahaskan. Kita pergi ke muka surat 91. Di antara manusia ada yang terpengaruh dengan analogi yang tidak tepat, padahal sudah ada keterangan yang jelas. Seseorang mengatakan, jika engkau menabung di bank asing, apakah di Amerika, Inggris yang saya ingat di UK kot, atau Perancis atau di negara mana pun, maka sesungguhnya engkau telah mengambil riba dan sebaiknya wang riba tersebut engkau sedekahkan. Faham? Kita, katalah kita tahu, kalau kita letak duit kita dekat bank yang mengamalkan riba ni, kita punya keuntungan tinggi. Okay, keuntungan kita tinggi. Berapa paling tinggi kalau kita letak ASB? Tabung haji? 45%. Katalah kalau di bank riba, tetap pula dia bagi 7 ataupun 8. 7 ataupun 8 itu, kalau duit 100, 200 tak signifikan sangat. Tapi kalau juta duit kita simpan, 7%, 8%, berapa nilainya kalau 1 juta? Besar. Jadi mungkin ada orang kata, tak apalah, aku simpan dekat bank tu, kemudian hasil daripada riba tu, aku sedekah. Boleh tak macam tu? Kalau aku simpan dekat bank tabung haji contohnya, ataupun bank Islam, keuntungan dapat 5,000 contoh. Kita ambil contoh 5,000. Tapi kalau aku simpan dekat bank riba, aku punya keuntungan boleh dapat 20,000. Dia kata, baik aku simpan dekat tu. Jadi keuntungannya tu aku boleh sedekah ke orang. Boleh tak kita buat seperti itu? Boleh faham? Tak faham? Kalau kita simpan dekat bank yang tak riba, keuntungan kita sikit. Katalah 5,000.
Kalau kita simpan dekat bank yang mengamalkan riba, keuntungan kita 20,000. 5 dengan 20. Duit riba pula, memang kita tak boleh makan. Kita perlu berikan kepada orang. Nak sedekah 5,000 dengan 20,000. Baik ambil yang 20,000. Sebab hasilnya, duit pokok tu masih dekat kita, tapi hasilnya kita boleh berikan ke orang, sedekah ke orang. Boleh tak macam tu? Sebab apa tak boleh? Akhirnya harta 20,000 tu tetap dibersihkan melalui sedekah. Baik. Pernah dengar tak dalam satu bab fiqh yang kita sebut sebagai hilah? Hilah. Hilah ni boleh ke tak boleh? Bab hilah ni maksudnya kita buat satu amalan untuk mengalihkan kita daripada satu hukum kepada satu hukum yang lain. Contoh konsep Cina buta. Cina buta tahu? Cina buta bukan maksudnya Cina yang tak ada penglihatan. Cina buta maksudnya adalah satu orang yang telah pun wanitanya ataupun isterinya telah pun ditalakkan dengan talak bain kubra. Maka kalau dia nak bersama dengan isteri itu semula, dia kena buat apa? Isteri itu kena kahwin lain, kemudian cerai, kemudian dia kena buat akad baru, mahar baru dan sebagainya. Jadi dia pakat dengan kawan dia. Dia kata awak kahwin dengan isteri saya. Tapi dengan syarat awak kahwin saja. Akad saja, lepas tu kau cerai. Jangan buat hubungan. Maksudnya hubungan suami isteri, maksudnya buat hubungan badan gitu. Benda tu boleh tak boleh? Benda itu tak boleh, dilaknat. Syarak tak bagi. Itu bentuk hilah. Tapi para ulama bila menyebutkan tentang hilah, hilah ni terbahagi kepada 3. Itu bentuk hilah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Cina buta lah bahasa kita, Cina buta. Kita juga ada hiyal dalam bentuk jaizah yang diharuskan. Apakah ada dalil hilah ini diperbolehkan dalam syarak? Ulama ada beberapa dalil, saya sebutkan satu. Ingat tak masa Ayub alaihi salam ditimpa sakit, dia harap kepada Allah Ta'ala agar sembuh dan sebagainya. Apa jadi kat kerabat dia? Kerabat dia semua lari, termasuk isteri dia. Masa isteri dia lari, Ayub AS bersumpah untuk pukul isteri dia sebanyak 100 kali. Akhirnya isteri dia taubat, Ayub AS semua pun tahu, sembuh. Akhirnya isteri dia kembali. Sekarang nak jadi macam mana sumpah Ayub AS itu? Dia kata aku nak pukul sebanyak 100 kali. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Wa khudh biyadika dighsan. Engkau ambil wahai Ayub sebab kita panggil seberkas rumput. Yang mana rumput tersebut ada 100. Jadi pukul sekali aja, tak menyakitkan, dan dia telah pun terlepas daripada sumpah yang dia buat. Ini hilah tak? Ini hil dalam bentuk hilah yang diperbolehkan. Dan ada satu lagi hilah yang diperselisihkan. Jadi ada 3 jenis hilah. Hilah muharramah, jaizah dan juga mukhtalaf yang diperselisihkan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk hilah yang tidak diizinkan syarak. Kata tak apalah aku menabung dekat tu, nanti dapat lebihan 20,000, besar lagi jumlah dia. Kalau tabung dekat bank-bank yang Islamic banking ini, sikit. Dia tengok, ataupun macam inilah. Katalah dia tengok ada satu rumah, anak yatim, perlukan duit 20,000. Jadi duit 1 juta dia pindah dekat bank riba. Sebab dia tahu akhirnya bank riba itu untung 20,000. Jadi 20,000 dia kata tak apa, nanti hujung tahun, dah cukup setahun, aku keluarkan duit aku, letak semula ke bank Islam, riba tu akan berikat dekat badan kebajikan anak yatim. Boleh tak macam tu? Jawapannya adalah tetap tidak boleh. Itu adalah hilah yang diharamkan. Jelas
Okey. Meskipun dia tak ambil 50,000 tu, sebab niatnya untuk sedekah. Baik, mari kita baca apakah hujah yang Syekh Ibn Uthaymin sebutkan. Maha suci Allah, dia kata, ada seseorang yang melumuri tangannya dengan darah dan najis, kemudian ia berniat membersihkannya. Maka dapat dikatakan kepadanya, kenapa tidak sejak awal menjauhi najis tersebut? Penganalogian seperti ini tidak sah kerana bertolak belakang dengan keterangan yang ada. Jika mereka memberikannya, iaitu riba kepada kamu, maka tolaklah. Tolak daripada awal. Jangan terlibat daripada awal. Katakan bahawa syariat Islam telah mengharamkan riba bagi umatnya. Sebahagian orang ada yang mengatakan, kalau engkau tidak mengambil bunganya, maka mereka akan menggunakannya untuk pembangunan gereja untuk merengi kaum muslimin. Ini semua kita sebut bisikan syaitan. Okay. Yang salah dari sudut analoginya. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin kata apa? Kita katakan kepada orang yang mengatakan ucapan ini, mungkin sahaja pihak bank akan menggunakan bunga tersebut untuk kepentingan dirinya atau kerabatnya. Dia kata, tak kisahlah kau letak ke tak letak. Kalau kau letak, boleh jadi dia pakai duit engkau untuk memusnahkan Islam terlebih dahulu. Ataupun boleh dia jadi engkau letak duit dekat dia, duit engkau tu dia akan jadikan modal untuk bangunkan gereja terlebih dahulu. Maka tak boleh. Kemudian jika ucapanmu benar bahawa bunga tersebut dipergunakan untuk pembangunan gereja-gereja, apakah bunga tersebut telah masuk ke rekeningmu? Rekening ni mungkin saya ingat akaun kot. Akaun. Sehingga engkau dikatakan telah membantu mereka. Sesungguhnya bunga tersebut tidak masuk ke dalam rekeningmu ataupun akaunmu. Oleh kerana itu, mereka tidak akan berikan bunga dari tabunganmu. Mungkin saja mereka akan mencampurkan uangmu ke dalam uang mereka dan kemudian merugi. Sesungguhnya mereka telah berikan bunga untuk pokok tabunganmu dan bukan keuntungan. Jadi dia ingat bunga itu, duit dia dekat bank tu masih ada dan bank bayar sekali dengan bunga. Sedangkan tidak. Masa dia keluarkan bunga itu sebenarnya adalah duit dari pokok dia yang dia keluarkan. Itu cuma adalah nilai semata-mata. Anggapanmu salah. Apabila bunga tersebut memang benar berasal dari uangmu atau uangmu telah menghasilkan untungan besar, tetapi engkau tidak mahu mengambilnya kerana dianggap sebagai bunga, kemudian mereka memanfaatkannya untuk pengembangan gereja untuk memerangi kaum muslimin. Dia kata sama saja. Apakah engkau telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini? Muka surat berikutnya. Anggapanmu tidak benar. Bertakwalah kepada Allah, milikmu adalah pokok modal tabunganmu. Engkau tidak berbuat zalim dan engkau pun tidak dizalimi. Baik, itu satu hal. Kalau dia pakai analogi seperti itu. Adapun jika engkau mengambil bunga ataupun riba tersebut, kemudian engkau mengatakan akan menyedekahkannya, ini yang kita sebutkan tadi. Maka perumpamaan untuk orang seperti ini sama halnya dengan orang memegang kotoran dan meramasnya, kemudian ia berkata, apakah ada air? Aku mahu membersihkan tanganku ini. Maksudnya apa? Dia memang celup tangan dia ke najis, kemudian dia kata apa? Aku nak bersihkan. Kenapa tak jangan terlibat dengan najis? Kenapa nak masukkan tangan ke najis, kemudian nak minta air untuk mencuci? Mana lebih baik? Masukkan, kemudian cuci, ataupun jangan masukkan terus? Tak perlu basuh. Jawapannya adalah jangan terlibat dengan najis dan tak perlu basuh. Kenapa nak celup ke najis, kemudian baru basuh? Itu perumpamaan orang yang makan riba dengan tujuan untuk bersedekah. Boleh faham? Kemudian ia pun berkata, siapakah orang yang bisa menjamin bahawa jika engkau mengambil bunga sebanyak itu, 1 atau 2 juta, apakah engkau akan menyedekahkan atau justru engkau akan berasa sayang, bakhil sehingga engkau tidak menyedekahkannya? Kemudian engkau pun berkata, demi Allah, uang 2 juta ini aku harus sedekahkan. Kemudian dia kata, tunggu dulu. Faham? Dia kata kat sini, boleh jamin tak bila kau nampak duit juta-juta depan mata engkau, asalnya apa? Masuk bank riba untuk tujuan sedekah. Tapi bila dapat keuntungan juta-juta, engkau boleh jamin tak engkau confirm akan sedekah?
Ataupun kau akan terdetik dekat jiwa kau untuk, Allah kata, pakai sikit lah tak apa. Ni rumah pun nak renovate. Pakai sikit. Sikit tu kita sedekah. Ini merupakan satu tablis. Tablis pula, talbis. Belitan syaitan. Jadi, benda tersebut adalah benda yang tidak diperbolehkan. Analogi itu adalah analogi yang salah. Dan juga hilah itu adalah hilah yang salah. Baik, kita pindah ke muka surat 93. Di baris bawah itu. Kenapa Syekh Ibn Uthaymin sebutkan perkara ini? Kerana dia kata ada sebahagian orang memfatwakan benda ini boleh. Sebenarnya kami merasa sedih melihat ada sebahagian para ulama terkenal yang memfatwakan seperti ini. Padahal jika mereka mahu meneliti kembali fatwa ini, tentu mereka akan mengetahui bahawa fatwa mereka ini salah. Jadi kenapa? Sebab memang ada di kalangan tokoh yang memfatwakan benda ini diperbolehkan atas dasar hilah tadi yang kita sebutkan. Dalam hal ini Allah telah berfirman kepadaku bahawa engkau hanya berhak mengambil pokok modal tabunganmu. Engkau tidak berbuat zalim dan engkau pun tidak dizalimi. Maka aku jawab, aku mendengar dan taat, wahai Rabbku. Sebab Allah Ta'ala telah pun sebut kepada kita, kalaulah kamu telah terlepas makan riba, maka kena buat apa? Berhenti. Duit asal kita ataupun modal pokok kita, kita ambil. Kemudian hasil riba itu kita sedekahkan. Baik, muka surat 94. Kita baca pada perenggan yang ketiga. Apabila kita mengikuti syariatnya, nescaya Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap kesusahan dan kesulitan. Adapun sebaliknya, jika kita mengikuti analogi dan mengatakan sebuah perkataan seperti yang mereka katakan, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Atau seperti syaitan yang mengatakan, aku lebih baik daripadanya kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi Syekh Ibn Uthaymin kata, jangan kita ini jadi seperti orang yang menghalalkan riba. Macam mana mereka menghalalkan riba? Pada pandangan mereka, riba itu sama saja macam jual beli. Kalaulah ada orang yang menyebutkan, dia kata, alah, riba ni sama je, lebih kurang aja dengan jual beli, dia kata itu umpama syaitan yang mengatakan kepada Allah Ta'ala, aku lebih baik daripada dia. Iaitu siapa? Adam. Perkataan syaitan ni dari sudut logiknya betul tak? Syaitan kata kepada Allah Ta'ala, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Apa logik syaitan? Dia kata aku daripada api, Adam daripada tanah. Secara logiknya syaitan betul tak? Secara logiknya syaitan betul. Memang api lebih kuat daripada tanah. Tapi kenapa syaitan itu, Allah Ta'ala tetap blame dia? Kenapa syaitan itu menjadi laknat? Sebab dia ingkar kepada perintah Tuhan. Pada logik syaitan, betul, api lebih kuat daripada tanah. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk tunduk, hormat kepada Adam. Dan Allah Ta'ala tak kata, engkau tunduk kepada Adam kerana Adam lebih kuat. Tak. Tapi perintah Allah Ta'ala adalah engkau kena tunduk. Disebabkan itu adalah perintah aku, Allah Ta'ala sebut. Bukan sudut kuat tak kuat. Kalau logik kuat tak kuat, memang syaitan lebih kuat dari sudut material asalnya, iaitu api. Tapi ini adalah berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada perenggan berikutnya, apabila seseorang yang memiliki utang sedang dalam kesulitan dan waktu
pelunasan hutangnya telah jatuh tempoh, maka ia tidak memiliki apa pun, bankrupt misalnya, maka janganlah kesusahannya ditambah kerana ia telah mengulur-ulur waktu pelunasan hutangnya ini. Kemudian dia, iaitu penagih, berkata, aku bisa bersabar barang beberapa hari. Kemudian ia pun berkata, aku tidak akan memberimu pinjaman lagi. Tetapi kerana sekarang engkau sedang bankrupt, maka hutangmu yang 1,000 aku jadikan menjadi 100,000 dalam tempoh 1 tahun. Janganlah engkau bersikap seperti ini. Lihatlah ayat selanjutnya, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesilutan, maka berilah tanggung tenggang tu apa? Senggang waktu sampai dia memperolehi kelapangan. Apa yang Syekh Ibn Uthaymin cuba sampaikan, kalaulah situasi ini jadi dekat kita bagi pinjam ke orang hutang, jangan pula kita pergi ambil riba jenis jahiliyah. Riba jenis jahiliyah. Apa maksud jahiliyah tadi? Dia tak dapat bayar dalam tempoh tertentu, kita panjangkan tempoh pembayaran, tetapi dengan apa? Dengan riba. Nak tanya, ada tak yang guna Shopee kat sini? Siapa yang tak pakai Shopee? Salah soalan. Semua ada, mungkin semua kalangan kita, bahkan budak-budak pun ada akaun Shopee. Dekat akaun Shopee tu ada satu yang kita sebut apa? Pay later. Bayar kemudian. Dan dia bagi kiraan siap-siap kat situ. Faham tak? Dia bagi kiraan siap-siap. Katalah, beli apa tadi? Nova Blast 3. Harga berapa? 600 saja kita pakai. 600 kalau kita bahagi 6 bulan berapa banyak? 100 bulan. Tapi dia bagi kat situ pay later. Dia kata bayar 6 bulan, tapi bayar setiap bulan 100, kita kata 150. Kalau kita jumlahkan 150, jadi berapa tu? Bayar 6 bulan. $900. Lebih kurang 900 kita letak itu 900. Apakah itu dikira riba? Sebabkan kita pakai pay later. Sama ni. Riba jahiliah. Boleh orang ke tak faham? Apakah itu riba? Siapa sini yang pernah pakai tu? Pay later. Betul. Anda pun nak tengok ada patuh syariah, dia kata. Sekarang ni macam mana boleh jadi patuh syariah? Kan kita jawab minggu depan. Dia modelnya sama tak? Tak? Tapi cuba tengok bayaran per bulan tu dan juga jumlah asal harga tu. Sama. Kalau itu tak ada masalah lah. Tapi kalau yang Shopee, cuba klik. Tak percaya, cuba klik. Pilih mana-mana barang yang ada dalam add to cart masing-masing. Ada add to cart. Harga barang tu berapa, asalnya. Kemudian ada dia letak situ, dia kata bayar 6 bulan ke 12 bulan. Kalau kita kali, bayaran tu lebih. Apakah itu riba jahiliah? Macam mana boleh jadi patuh syarak? Ke tak payah jawab? Ada masing-masing tengok barang ke tu? Betul lah Syarul? Lebih tak bayaran dia? Yang muslimat lebih tak bayaran dia?
Tiba-tiba dia tulis kat situ patuh syarak. Lebih banyak kot, kadang ratus lebihnya. Barang apa tu Syarul yang ada dekat air tukat? Harga 200. Jadi bayaran lebihnya? RM234. Maksudnya ada RM34, betul? Jadi RM34 itu dia kira riba ataupun tidak? Dia tak menjadi riba. Boleh tak jadi riba? Macam mana? Kita akad barang yang kita beli tu untuk jumlah 12 bulan yang ditetapkan. Kata saya terima harga barang ini. Saya terima harga barang ini sebanyak berapa tadi? 234 dan saya akan bayar selama 12 bulan. Itu tak menjadi riba. Itu sebab orang kafir kata apa? Sama je riba dengan tak riba ni. Kita katakan tak. Akad berbeza akan menyebabkan kesannya juga berbeza. Kalau kita beli kereta, sepatutnya akad itu kita buat kat siapa? Katalah kita beli apa? Kereta Proton contohlah. Kita patut akad dekat siapa? Dekat Proton ke dekat Bank Islam contohnya? Sepatutnya kita akad dekat bank. Sebab dia dah beli kereta itu, kemudian dia jual balik kat kita. Jadi kalau tengok itu macam lebih kurang sama saja. Tapi kita katakan tak. Akad berbeza. Ingat tak analogi yang kita bawa? Dua orang melakukan hubungan badan. Tapi disebabkan akad, satu kita panggil anak yang lahir itu adalah anak zina. Satu lagi dengan akad yang sah kita kata anak itu boleh berbinkan kepada ayahnya dan juga dia berhak untuk menerima harta pusaka. Akad main peranan. Jadi tak sama. Akad ada nilai dalam Islam. Sajalah sebut. Mungkin dekat Baitul Salam ni Masya Allah mungkin tak ada yang pakai apa? Pay later Semua berharta mungkin. Bayar cash. Mudah-mudahan. Baik, kita baca ayat itu. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah kita sebut apa tadi? Senggang waktu sampai dia memperolehi kelapangan. Allah Ta'ala nak bagi pertegas bahawa jangan ambil riba jahiliyah. Sebab dalam Islam kita ada konsep saling membantu sesama saudara. Apabila waktu pelunasan hutang orang miskin ini telah jatuh tempoh, tetapi ia tetap mempunyai sejumlah wang untuk membayarnya, maka engkau wajib menangguhkannya. Tolong, bagi tangguh. Mungkin dia betul-betul susah. Okay. Dia balance sebenarnya. Kita tolong dan kita juga kena baca satu lagi nas yang saya sebutkan tadi. Matalul ghani zulmun. Orang yang memang berharta, kemudian dia lambat bayar hutang, dia tak mau bayar hutang, Nabi kata apa? Dia merupakan orang yang zalim. Jadi dia, nasnya dia seimbang. Dia tegur orang yang memang strict sampai tak mau bagi tolong kat saudara dia. Sampai dia kata, boleh aku tolong, yang penting kau bayar balik lebih. Pun Islam kata jangan. Ni pula yang dah memang berharta tapi tak mau bayar hutang. Islam kata apa? Engkau buat kezaliman kepada saudaramu. Jadi dia seimbang sebenarnya Islam ini. Siapakah yang telah mengatakan maka berilah senggang waktu sampai dia memperolehi kelapangan? Yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membolehkanmu untuk mempergunakan harta tersebut dan telah berfirman kepadamu apabila penghutang sedang dalam keadaan bankrupt, maka engkau harus memberinya senggang waktu. Janganlah engkau justru mengatakan kepadanya, aku tidak mahu memberimu senggang waktu
aku akan memasukkanmu ke dalam penjara. Kalau tidak, aku akan menambahkan bunganya. Jadi sudahlah, kawan tu susah. Dia kata sama ada kau bayar ataupun aku bagi kau dua pilihan. Masuk penjara ataupun bayar tapi lambat serta dengan bunga dia. Maka itu satu benda yang tidak patut. Orang tersebut patut ditanyakan, ke manakah larinya iman? Itu. Kita kena ada konsep bantu membantu. Kita sebut apa? Qardul hasan. Mana pengaruh dari ibadahnya? Seorang hamba yang hakiki adalah seorang yang berkata kepada Allah, aku mendengar dan aku taat. Allah Ta'ala kata jangan makan riba. Kalau ada saudara yang susah, maka ditolong. Dalam kes duit ini, dia tak mampu bayar hutang. Memang kita tahu dia susah, maka kita berikan sedikit penangguhan. Allahu a'lam, insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan masuk berkenaan dengan anak yatim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.